billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang putus sekalian? Selamat pagi, sabahul khair. Good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita peluang untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kita ta'abbud, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita pinta, setiap apa yang kita doakan akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sidang putus sekalian kerana sentiasa kekal, sentiasa tepati temu janji kita setiap hari. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah untuk kita dipermudahkan jalan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya mewakili barisan kru produksi rancangan Tanyalah Ustaz TV3 TV9 mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2024. Mudah-mudahan setiap apa yang kita azamkan, setiap apa yang kita hajatkan akan dipermudahkan jalannya untuk kita mencapai kepada azam dan juga apa yang kita hendakkan itu, insya-Allah. Jadi bila mana kita menyambutkan tahun baru, sudah semestinya kita ada satu niat, satu azam, satu hajat. Apatah lagi kita berada di dalam konteks kondisi hidup secara bermasyarakat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita nak menyebut dan juga berbincang satu topik berkaitan dengan fiqh at-ta'ayush ataupun fiqh kemasyarakatan. Dan insya-Allah bagi menjawab setiap soalan daripada sahabat-sahabat putus sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini seorang ahli panel yang tidak asing lagi. Rancangan Tanyalah Ustaz, siapa lagi? Tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semua sekalian, kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah soalan-soalan yang terpilih kita akan ajukan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Doktor kita untuk kita sama-sama mendapatkan rungkaian bagi permasalahan kita, insya-Allah. Dan juga rancangan kita pada pagi ini boleh untuk ditonton secara definisi tinggi ataupun high definition di www.tonton.com.my, insya-Allah. Jadi jom tanpa memasak lagi kita mendengar sedikit mukaddimah ataupun pendahuluan tentang apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini menerusi topik kita fiqh at-ta'ayush. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih da'i yang dihormati, sidang, penonton, pendengar. Moga-moga kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dapat lari daripada hidup bermasyarakat. Dan dalam kehidupan masyarakat itu ada pelbagai kaum dan ada pelbagai agama. Jadi beza dia banyak kepada kaum dan juga beza banyak kepada agama, ya. Jadi dalam konteks negara kita ini kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India,
kita ada Iban, kita ada Kadazan, kita ada Bajau dan sebagainya. Bahkan dalam setiap kaum itu pula mungkin ada pecahan lagi. Ya. Melayu itu Melayu Banjar, Melayu Jawa. Saya tak tahulah saya ni Melayu apa. Sama. Boleh kata Melayu saja kan. Jadi dia bila pecah tu dia ada budaya dia, sub budaya yang berbeza, ya. Kalau kemudian agama pula, ya, agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan sebagainya, ya. Dan mungkin dalam agama tu pula tu dia ada pecahan-pecahan alirannya, ya. Bahkan dalam agama Islam sendiri pun terdapat pelbagai aliran, ya. Jadi maknanya, adakah kita nak mengasingkan diri daripada orang yang berbeza agama dengan kita, dan kita nak mengasingkan diri daripada orang yang berbeza kaum dengan kita, ya. Oh, dia bukan Melayu, saya Melayu, saya tak boleh duduk sembang dengan dia. Oh, dia bukan Islam, saya orang Islam, saya tak boleh duduk sebelah dengan dia kalau naik bas ke, naik LRT ke dan sebagainya, ya. Adakah kita nak mengasingkan diri, ya? Maka di sinilah asas di dalam Al-Quranul Karim ialah hidup bersama. Ya, ialah hidup bersama, ya. Kerana kita faham daripada Al-Quranul Karim, ya, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Permulaan ayat ini Allah menyatakan ya ayyuhan nas, yang bermaksud wahai manusia. Allah tidak sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tapi sebut manusia. Tak kiralah apa agama sekalipun, manusia. Ya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka ini seruan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu sendiri. Baik, apakah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan? Allah Ta'ala menyatakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami, yakni Allah, menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita. Maksudnya, kita terhasil daripada seorang lelaki dan seorang wanita. Dia tak boleh hasil lelaki dengan lelaki. Dia tak boleh hasil perempuan dengan perempuan. Lelaki dengan wanita. Ataupun maksud yang kedua, Allah menjadikan manusia itu dengan dua jantina. Ada jantina lelaki, ada jantina perempuan, kan? Baik, itu dah beza dah. Kemudian masuk kepada waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah telah menjadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, berkaum, etnik banyak, wa qabaila, dan berkabilah, ya. Maksudnya ayat ni walaupun dia sebut syu'uban wa qabaila tu, maksudnya kepelbagaian etnik, kepelbagaian bangsa, sub-etnik, sub-bangsa dan sebagainya. Tetapi apakah hikmah daripada penciptaan yang berbeza ini? Boleh tak Allah ciptakan kita ini satu kaum saja? Kan? Arab semua kah? Cina semua kah? Kan? Cakap Arab semua kan? Senang, tak payah nak beza-beza lah. Tak, Allah Ta'ala ciptakan perbezaan ini dengan hikmah lita'arafu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk kamu saling kenal, mengenal di antara satu sama lain. Maknanya ini asas penting dalam kita hidup bersama. Ta'ayush kita ni, hidup bersama, hidup bermasyarakat ni adalah untuk dalam keadaan baiklah. Makna kenal, mengenal tu makna hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan baik, ya, hidup dalam suasana yang harmoni dan sebagainya, ya. Ini asas, ya, yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Tetapi malangnya hari ini kita hidup dalam keadaan untuk bergaduh, kan? Hidup untuk apa? Saling berkelahi, mencari salah dan sebagainya. Maka kita sudah melanggar hikmah penciptaan kita yang berbeza ini, lita'arafu, untuk kenal, mengenal di antara satu sama lain. Jadi kita patah balik kepada perintah Allah, kenal, mengenal di antara satu sama lain. Jadi bila kenal, mengenal ni, kita kena sembang lah. Kan?
nak sembang, tanya nama, tanya khabar, dari mana dan sebagainya, ya. Tidaklah kita duduk diam, ya. Tapi hari ni dia susah sebab masing-masing dia ada duduk baca, duduk tengok tu je kan. Maknanya kalau naik bas 2 jam tu tak sembang dengan orang sebelah. Nama pun tak tanya, duduk tengok kan. Kalau tunggu apa-apa pun duduk, ya. Jadi ini pun juga memalingkan kita daripada ta'arufu, saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi itulah permulaan awal yang cukup cantik berkaitan dengan setiap manusia itu diciptakan secara lelaki dan juga wanita, dan apa tujuannya adalah untuk kita saling kenal mengenal, dan juga kita akan bincangkan lagi apakah di antara batas-batas dan sebagainya. Namun sebelum kita nak berhenti berehat sebentar, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, senang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama kita mengambil ilmu dan juga panduan berkaitan dengan salah satu daripada fiqh, iaitu fiqh at-ta'ayush ataupun fiqh hidup bermasyarakat. Jadi senang betul sekalian, sudah semestinya kadang-kadang kita lihat mungkin jiran sebelah kita tu mungkin berbeza bangsa dengan kita. Apakah di antara tanggungjawab kita dengan jiran-jiran kita? Yang juga, adakah kita sudah pun memenuhi keperluan bagi jiran-jiran kita walaupun mereka berbeza bangsa dan juga agama daripada kita? Satu persoalan yang perlu kita tanya kepada diri kita, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbualan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Jura Azri Sufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, da'i dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Soalan saya, apakah prinsip dan asas pensyariatan fiqh at-ta'ayush? Dan soalan kedua, amalan at-ta'ayush yang bagaimana sepatutnya menjadi medan kepada orang Islam untuk mempamerkan keindahan agama Islam dan menerangkan ajaran Islam dalam erti kata yang sebenar kepada orang bukan Islam. Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Ini juga dalam konteks kejiranan juga ya, Doktor. Ya, bagaimana Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Prinsip dan asas pensyariatan, ya. Kalau kita tengok masalah prinsip dia dalam Al-Quran, banyak perkara-perkara yang disebutkan sebagai, kita kata, landasan untuk hidup bersama, ya. Sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, kalau kita baca ayat yang mudah je, ayat simple, qul ya ayyuhal kafirun, ya. Katakanlah wahai Nabi, Allah suruh Nabi kata ya ayyuhal kafirun, ya, wahai orang kafir. Ini pun jadi perbahasan juga ni. Kita nak panggil orang kafir dan sebagainya ni jadi perbahasan, ya. Dia dari sudut prinsip dia memang kafir. Ya. Memang kafir. Tetapi apabila Nabi SAW berinteraksi, bertaamul, berinteraksi, hidup bersama, Nabi tak panggil seorang-seorang, oi kafir, oi kafir. Tak panggil macam tu. Nabi panggil nama. Kan, Nabi panggil nama. Tapi maknanya masa mana? Mana? Ini orang Islam. Kan? Ni orang Islam pun kita tak panggil lah, oi orang Islam. Panggil lah, carilah nama kan. Carilah nama, maknanya dia orang Islam, dia ni bukan Islam, dia kafir, kan? Tapi untuk muamalah, ta'amul kita, ta'ayush hidup sama, kita panggil nama lah, tanda hormat, ya. Itu maknanya kita nak kena letakkan ayat tu pada konteks yang sesuai, ya. Jadi ayat ni, ini prinsip. Sebab ayat ni diwahyukan, kita kata diwahyukan sebab orang Arab Quraisy itu ajak Nabi kompromi. Kompromi dari sudut akidah. Makna kalau kita baca dalam sebab nuzul, qul ya ayyuhal kafirun tu, Arab Quraisy ajak Nabi kompromi. Hari ni kita sembah Allah, esok kita sembah patung berhala. Jadi dia gile-gile. Lusa kita sembah Allah balik, tulat kita sembah berhala balik. Ada ajak tu. Jadi di sinilah kompromi yang sebegini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi nak jawab persoalan ajakan kompromi itu, maka Allah menegaskan
qul ya ayyuhal kafirun. Dalam konteks tu. Tapi kita nak hidup sama, janganlah panggil kafir kan. Panggil nama, encik ya dan sebagainya ya. Itu satu. Kita letakkan pada mizan yang sesuai, pada kedudukan yang sesuai ya. Baik, di hujung ayat qul ya ayyuhal kafirun itu ya, dia berinteraksi dengan orang yang tidak muslim, yang berbeza agama. Disebut lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Baik, di sini maknanya memberikan satu prinsip hidup bersama secara harmoni. Ya, kamu buatlah amalan kamu, kamu nak bina rumah ibadat kamu, silakan, ya, tak dihalang. Tapi maknanya ikut peraturan lah, undang-undang tanahnya macam mana, ya. Semua tu kena ada peraturan-peraturan, ya. Maknanya orang Islam pun nak bina masjid surau, ada undang-undang, ya. Jadi ikut peraturan. Jadi silakan. Maknanya Islam memberi ruang kepada orang bukan Islam untuk membina rumah ibadat, mengamalkan acara ibadat mereka, ya, dan sebagainya. Ini keharmonian, kan? Jadi kami tak kacau kamu, kamu pun jangan kacau kami. Jadi kalaulah ayat ini kita pegang betul-betul, dia akan memberi impak positif kepada keharmonian. Tak ada orang nak marah. Tak ada orang nak marah kan? Tak ada orang nak marah. Dan ada tempat yang mana dihalang kehidupan beragama ini, kan? Ada tempat tu masjid diruntuhkan. Runtuhkan tu pula bukan mengikut saluran undang-undang, kan? Kalau runtuhkan tu ikut saluran undang-undang, bicara sampai 7-8 tahun, kan? Lepas tu nak runtuhkan, ganti pula tanah lain pula, kan? Sebab ni tanah orang, ikut undang-undang. Tapi ada tempat-tempat yang tidak mengikut saluran undang-undang. Maknanya di situ orang rasa tak aman, orang hidup tak seronok, ya? Orang jadi bimbang, takut dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dalam negara kita ini, Malaysia, ya, saya mendapati maknanya prinsip asas, ya, lakum dinukum itu diamalkan dengan sangat bagus. Maknanya cuti raya. Raya puasa cuti, kan? Semua cuti. Raya puasa cuti 2 hari, raya haji cuti sehari, kan? Raya Deepavali cuti, raya Cina cuti, raya Christmas baru lepas cuti, kan? Wah, cuti banyak sangat ni. Malaysia cuti banyak sangat cuti ni tak? Dah, itu dah ada orang Kristian kena cuti lah, kan? Takkan kita nak ajar kan? Kita pun seronok cuti. Kan? Deepavali bagi orang agama Hindu lah cuti. Orang Islam jangan cuti, orang Kristian jangan cuti. Tak boleh. Kami pun nak cuti juga. Kan? Tapi kita sama-sama cuti. Silalah kamu amal agama kamu. Kami nak tengok wayang ke, nak melancong balik kampung ke apa kan. Jadi maknanya aman negara kita ni, alhamdulillah, kerana kita mengamalkan, ya, kepimpinan negara kita daripada dulu mengamalkan, masyarakat kita dari dulu mengamalkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Dan insya-Allah mana-mana tempat, mana-mana negara mengamalkan prinsip ni, insya-Allah dia akan aman. Sebab tu kalau kita tengok di negara barat pun masya-Allah aman, maknanya pasal kebebasan beragama itu ada, ya. Itu satu. Yang keduanya persoalan medan, ya, medan orang Islam untuk mempamerkan keindahan Islam ni. Saya ingat perkara yang paling mudah sekali dah akhlak lah, ya, akhlak. Kerana Nabi SAW bersabda, inni bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi menunjukkan medan akhlak yang sangat tinggi, ya, terhadap orang yang berbeza agama, terhadap orang yang musuh dengan Nabi sekalipun. Kalau kita tengok satu peristiwa tu, orang tu datang, Nabi duduk bawah pokok berehat, dia dah ambil pedang, dia letak pedang dekat tengkuk Nabi. Kan? Dia kata, siapa yang selamatkan kamu? Sahabat duduk jauh, berehat pokok lain, dia nak bunuh Nabi ni. Siapa boleh selamatkan kamu? Nabi kata Allah. Bila Nabi kata Allah tu, gementar lelaki tu jatuh pedang, Nabi pun ambil pedang dia.
Patut bunuh tak? Patut bunuh. Dah, Nabi lepaskan dia. Sembang sikit, Nabi lepaskan dia. Makna akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi bila mana menyebutkan tentang jawapan pada soalan pertama tadi Doktor, Ya. sebenarnya bila mana kita sebut tentang prinsip lakum dinukum waliyadin tu pun terkandung di dalam perlembagaan Malaysia sendiri, iaitu berkaitan dengan agama Islam sebagai agama rasmi, namun agama lain bebas untuk melakukan amalan masing-masing. Jadi kita ni kalau kita benar-benar berpegang pada prinsip rukun negara yang ketiga tu, keluhuran perlembagaan, insya-Allah kita akan harmoni hidup secara masyarakat. Jadi terima kasih kepada soalan daripada Puan Jura sebentar tadi. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Daripada Kak Juzabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pandangan empat mazhab tentang at-ta'ayush ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dalam perlembagaan Islam bukan agama rasmi. Tapi Islam adalah agama persekutuan. Ya, perkataan rasmi itu tidak ada. Ya. Dia bukan official religion, dia adalah jati diri negara Malaysia ini adalah Islam. Jati diri dia. Ya. Dia punya watan dia itu adalah Islam. Ya. Baik. Berbalik kepada persoalan pandangan empat mazhab, maknanya empat mazhab fiqh lah ya. Empat mazhab fiqh ya. Dia tidaklah ada satu bab khusus ya, fiqhut ta'ayush ni. Ya. Macam kita kata kitabus solah, kitab solat, cara bab solat, batal solat, ambil wuduk dan sebagainya, kitabun nikah, rukun nikah dan sebagainya tu. Tetapi para ulama menyebut, menyelit ya, dalam bab ni ya. Jadi dari situlah adanya satu prinsip bagaimana kita nak hidup harmoni. Ya, nak hidup harmoni ya. Maka disebutlah sebagai fiqhut ta'ayush itu. Ya, kefahaman untuk kita hidup bersama itu. Contohnya kita katakan bahawa ulama membahaskan hukum memberi zakat kepada golongan non-Muslim. Dibahaskan. Para ulama membahaskan hukum memberi daging korban kepada non-Muslim. Dibahaskan. Ya, ada ulama kata boleh, harus, ada ulama kata tak harus. Sama juga dengan zakat. Ya. Para ulama membahaskan masalah aurat. Aurat maknanya contoh aurat seorang wanita ketika mana bersama dengan wanita bukan Muslim, duduk asrama dan sebagainya itu. Ada pandangan yang ketat, kena tutup habis juga. Ada pandangan yang sederhana, dia kata macam sama-sama perempuan. Jadi maknanya dari situ tu. Dalam bab ni ada bicara sikit, dalam bab ni ada sikit ya. Jadi kalau kita boleh kumpulkan, kita petik tu, mampu jadi. Kita jadi compilekan, kita susun satu fiqh yang dinamakan sebagai fiqhut ta'ayush, fiqh untuk kita hidup bersama. Jadi orang yang baca tu dia dapat panduan agama. Seorang Muslim dia dapat panduan agama. Ya. Jadi kepelbagaian pandangan dalam fiqh empat mazhab ini dia sebagai satu kita kata flexibility dalam agama kita. Ya. Empat mazhab ini flexibility dalam agama kita, keanjalan. Maknanya kadang-kadang pandangan dalam mazhab ni dia sempit, ketat. Dia buka luas lagi, ada 3 lagi mazhab. Kan? Ya. Jadi orang Islam dia akan fleksibel, dia akan anjal dalam fiqhut ta'ayush hidup masyarakat ni kerana kita ada banyak pandangan. Ya, kepelbagaian pandangan itu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, jadi sebenarnya terjual kitab-kitab tersebut, boleh untuk dapatkan di toko-toko buku di luar sana insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak kita akan buatkan berkaitan dengan fiqh ta'ayush, namun sebelum itu kita berhenti berat. Sekali lagi, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dan rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sama-sama kita pada pagi ini direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat satu ilmu yang cukup bermakna, iaitu berkaitan dengan fiqh at-ta'ayush ataupun fiqh kemasyarakatan. Apatah lagi kita sekarang ini hidup di dalam suasana masyarakat majmuk ataupun masyarakat yang penuh dengan kepelbagaian warna kaum dan juga bangsa. Jadi ini satu topik yang cukup penting untuk sama-sama kita pelajari pada pagi ini, insya-Allah. Jadi doktor, kita teruskan lagi raikan soalan berikutnya pada sahabat-sahabat penonton kita, dan soalan berikutnya daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah Ustaz melihat peranan prinsip rukun negara di negara kita yang mampu melestarikan fiqh at-ta'ayush di kalangan masyarakat Malaysia? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan dia tentang rukun negara. Ya. Ada 5 ya, ada 5 rukun negara ya. Kalau kita tengok sejarah rukun negara ini, rukun negara ini kalau tak silap saya lah dilancarkan tahun 1970. Ya, 1970. Iaitu selepas berlakunya rusuhan 13 Mei 1969. Maknanya kekacauan yang berlaku peristiwa 13 Mei itu, bagaimana negara cuba memberikan satu garis panduan untuk hidup aman damai dalam masyarakat pelbagai ini. Maka situlah beranaknya, lahirnya sesuatu yang kita namakan sebagai rukun negara. Ya. Jadi maknanya dia ada kaitan dengan hidup bersama ni. Rukun negara tu peristiwa bergaduh okey, lahir ya rukun negara itu. Itu satu. Yang keduanya, kita ambil beberapa perkara yang disebut di dalam rukun negara itu. Misalnya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Di sini kita melihat maknanya negara kita ini menghendaki setiap rakyatnya sekurang-kurangnya ada agama. Percaya kepada Tuhan. Ya. Boleh tak kalau kita ubah kepercayaan kepada Tuhan tu dengan kepercayaan kepada Allah? Dia tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal lagi orang lain yang agama lain dia Allah. Jadi kalau kita kata rukun negara, kepercayaan kepada Allah, sudah tentu non-Muslim tak setuju. Kan? Ini masalah negara. Maka di situlah toleransinya Tuhan. Kamu agama kamu, kamu agama kamu, kamu sila tak apalah, kepercayaan kepada Tuhan. Dari sudut negara. Dari sudut kebenaran cerita lain. Dari sudut negara, kepercayaan kepada Tuhan ya. Maknanya itu sesuatu yang harmoni dah. Ya, sesuatu yang harmoni dah ya. Baik, kalau kita tengok kedaulatan undang-undang. Maknanya setiap daripada kita mesti patuh kepada undang-undang. Tak kira apa sekalipun. Tinggi macam mana, pangkat ke apakah, undang-undang didaulatkan. Ya. Jadi bila undang-undang didaulatkan, tidak ada double standard dan sebagainya, maka dia akan memberikan kebaikan, keharmonian. Dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita mulia yang ada pangkat, dia mencuri. Bila mencuri, orang tangkap dia, tapi oleh kerana dia ni kaya apa semua, ada pangkat lah, pangkat kan, kita minta keringanan lah, Rasulullah lepaskanlah perempuan ni kan, janganlah hukum dia kan. Maka mereka hantar seorang sahabat untuk kautim berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Rasulullah marah. Rasulullah menyatakan punca kemusnahan umat sebelum kamu, kalau yang buat salah tu orang ada pangkat, dilepaskan. Kalau yang buat salah tu orang marhain, kena hukum. Dia ada double standard. Maknanya tidak ada kedaulatan undang-undang. Itu punca kemusnahan umat sebelum kamu. Dan Nabi tegaskan kedaulatan undang-undang ni. Nabi bersabda,
"Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah anak aku sendiri, Sayyidatina Fatimah, ya, Fatimah binti Muhammad mencuri buat salah, aku akan hukum potong tangan. Ya, Fatimah tak buat. Tapi Nabi nak tegaskan kedaulatan undang-undang ni mesti jaga. Fatimah mencuri pun aku potong tangan. Tegasnya Nabi SAW. Maknanya rukun negara yang keempat, kedaulatan undang-undang tu ada prinsipnya dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi kita kena jaga. Dan satu lagi kita ambil yang kelima, contohnya kesopanan dan kesusilaan. Itu maknanya rakyat negara kita mesti sopan, mesti bertata susila. Jadi bila sopan tu menghormati, cakap dengan bahasa yang baik, ya, sebut benda-benda yang baik, tidak mendedahkan aib orang, tidak nak menjatuhkan orang, tidak menipu, fitnah dan sebagainya. Semua tu masuk dalam kesopanan dan kesusilaan. Apabila kita pegang betul-betul, kita jaga, ikut akhlak yang baik, maka masyarakat akan hidup dengan aman, harmoni. Itu maknanya pentingnya kita kata kita berpegang teguh kepada rukun negara kita, kerana rukun negara kita itu terpakai, diterima baik oleh semua rakyat, ya, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Dan dari sudut kita sebagai orang Islam, setiap satu daripada rukun negara itu ada asasnya, punca kuasanya daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan memelihara, menjaga rukun negara, kita mampu untuk mewujudkan sebuah negara dengan masyarakat yang majmuk, penuh harmoni dan juga keamanan, insya-Allah. Jadi jom kita beralih ke soal berikutnya daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kepentingan fiqh at-ta'ayush dalam kehidupan dan apakah cabarannya masa kini kerana pergaulannya hanya di hujung jari? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Silakan Doktor. Baik, ada dua persoalan. Yang pertama, kepentingan fiqh ta'ayush, ya. Penting, ya, penting. Sebab kita tak boleh larilah dalam di pasar, di jalan raya, di sekolah dan sebagainya, dalam parti politik, ya, dalam perniagaan, ya. Jadi kita mesti bergaul, dan di situlah kita nak panduan agama kita. Ya, panduan agama kita, ya. Itu satu, ya, penting, sangat-sangat penting. Yang keduanya, cabaran sekarang ni ialah pergaulan hanya di hujung jari. Maknanya masyarakat dia tidak mempamerkan watak yang sebenar, sebab kita hanya main kat sini saja. Kita nak komen macam-macam pun tak ada masalah. Nak maki orang pun sebab orang tak nampak kita, orang tak kenal kita. Kita boleh menyamar dan sebagainya. Yalah, pihak berkuasa boleh buat siasatan lah, tapi secara ni tak ada apa pun. Kita nak maki, nak kutuk, nak cela orang dan sebagainya. Jadi kita jadi hebat di keyboard warrior ni. Ya, kita hebat di sini. Tapi bila duduk di luar tu kita tak boleh nak bergaul. Kita tak boleh nak bersembang, ya. Kita orang buat sesuatu benda yang kita tak setuju pun kita melenting, kita marah. Kita tak ada sifat nak memaafkan, nak bertoleransi, nak melihat keuzuran orang tu, sebab kita tak biasa dengan perkara yang sebegitu, ya. Jadi sini cabaranlah, ya, cabaran dan maknanya pergaulan tu sangat kurang, ya, pergaulan sangat. Apatah lagi pula kita terpisah sekarang ni, terpisah, segregasi tu, segregation tu berlaku, yang maknanya sekolah kita tak sama, ya, Melayu, sekolah Melayu kebangsaan, yang ni, sekolah ni, ya. Jadi kan kalau kita tengok di Sabah Sarawak tu cantik pasal dia sekolah kebangsaan, sekali je menang, kan, sekali je. Maknanya kalau nak belajar bahasa, masukkan dalam sekolah tu, kan. Bila nak belajar agama Islam, budak belajar agama Islam, ya. Yang ni belajar moral dia. Jadi budak bergaul, dia punya ta'ayush dia tu tinggi, ya, keharmonian dia hidup tu. Tapi bila kita pisah sekolah, ya, jadi tak cantiklah berjumpa, tak boleh nak sembang, ya. Jadi salah satu pentingnya ialah kita melihat kita perlu ada
satu sistem pendidikan yang menyatu padukan rakyat. Satu silibus, satu sekolah, duduklah ya. Tanpa kita mengorbankan jati diri kita. Maknanya pelajaran agama Islam, masa pelajaran Islam pisahkanlah. Masa belajar bahasa Melayu, geografi dan sebagainya tu sekali. Oh, nak belajar bahasa Mandarin, kita banyak kan kelas bahasa Mandarin di sekolah kebangsaan. Kan? Masukkan sekolah bahasa Mandarin tu dalam sekolah kebangsaan. Jadi budak-budak yang nak belajar bahasa Mandarin tu semua boleh belajar kat situ, boleh praktis kat situ, kan? Mana pagi sampai petang boleh belajar lagi, kan, hari Minggu boleh datang belajar lagi dan sebagainya. Tapi budak akan membesar dalam keadaan ta'ayush yang harmoni. Jumpa boleh hai ho, kan? Boleh cakap Mandarin sikit, boleh cakap Tamil sikit, kan? Tapi bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, kan? Barulah kita hidup harmoni. Jadi tidaklah prejudis tengok dia ni Cina ni. Ini dia tengok prejudis, kan, rasa bimbang, rasa takut dan sebagainya. Jadi pentinglah maknanya kita melihat ya, bukan kita duduk main di sini saja, tapi kita kena ada anjakan ke hadapan bagaimana nak menyatukan dari sudut pendidikan. Dia bermula daripada sekolah rendah tu di bawah satu bumbung sekolah, satu sistem sekolah kebangsaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi ini satu solusi yang diberikan oleh Yang Mulia Doktor. Mungkin insya-Allah boleh diambil perhatian kepada kementerian yang berkenaan insya-Allah. Jadi doktor, satu soalan doktor. Apakah sebenarnya bila kita bersembang ataupun berbual berkaitan dengan fiqh, sudah semestinya ia tidak lari pada berkaitan dengan hukum. Ya. Apakah hukum bagi orang-orang yang mengamalkan sifat perkauman ataupun resis ni doktor? Baik, kalau mengamalkan perkauman ini, kita lihat dalam sejarah Nabi SAW, kita ada Arab, ya, Arab. Tapi kita ada Bilal bin Rabah sebagai satu watak yang bukan Arab lah, tak? Dia macam Afrika sikit, ya, duduk Habsyi, ya. Kemudian kita ada Salman Al-Farisi, Faris, Iran lah, Farsi tu, kan? Kita ada Abdullah bin Salam, Yahudi, masuk Islam. Jadi kemajmukan itu, kemajmukan itu ada, ya. Maknanya masing-masing dihormati, diraikan, walaupun Bilal bin Rabah tu warna kulit tak samalah dengan Nabi, dengan majoriti sahabat Nabi, kan, tapi Bilal bin Rabah tetap mulia, kan. Bilal bin Rabah melaungkan azan dan Rasulullah menyatakan, aku mendengar bunyi tapak kasut kamu wahai Bilal di dalam syurga. Tinggi kedudukan Bilal bin Rabah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak mengamalkan perkauman. Bahkan dalam satu riwayat, ya, satu riwayat disebut man takallama arabiyatan fahuwa arabiyyun, ya. Ada satu riwayat menyebut siapa yang bercakap Arab, dia tu orang Arab lah. Dia punya mudah ya. Siapa boleh cakap Arab, Arab lah tu, kan? Jadi kalaulah Islam tidak mengamalkan racism, perkauman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan perkauman, ya, maka kenapa kita nak mengamalkan perkauman yang akan memberikan impak negatif dalam keharmonian hidup masyarakat, ya? Sebab itu kita perlu ada jati diri, ya, dalam setiap negara. Tu kalau kita tengok negara Indonesia sebagai jati diri dia, pergi mana-mana pun cakap Indonesia, kan? Tak kisahlah Sing ke Tionghoa ke apa, dia cakap Indonesia. Jadi dia bangga sebagai rakyat Indonesia, dia bercakap bahasa Indonesia. Jadi interaksi senang. Kita pergi sana pun senang. Kita pergi sana senang, kan? Kita jumpa pun kita tak tahu. Dia tahulah dia asal Tionghoa ke apa, tapi dia adalah aku Indonesia, kan? Jadi maknanya masing-masing mendokong, kan? Mendokong satu wawasan negara, satu cita-cita negara, keharmonian itu, ya. Jadi itulah yang kita pergilah negara mana pun, pergi Cambodia, kan? Satu sistem, kan? Pergi Vietnam, satu sistem, kan? Tapi kita pun nak macam tu. Kita menguasai bahasa Inggeris, kita ada bahasa Mandarin, kita ada bahasa Tamil, tapi jati diri kita sebagai rakyat Malaysia menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi, sebagai bahasa kebangsaan. Mana pergi mana-mana pun LRT boleh bersembang, saya cakap bahasa Melayu. Kan, senang. Jadi
ataupun bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa kan. Jadi orang belajar bahasa Inggeris kan. Jadi tidaklah pelik tengok dia ni tak cakap Melayu, dia kata kat aku ke, dia kutuk aku ke kan. Dia akan timbul prejudis tu. Jadi saya ingat perlulah ya diperkukuhkan bahasa Melayu tu. Ya, di samping pendidikan tu ya, bahasa Melayu tu sebagai bahasa kebangsaan. Wallahu a'lam. Jadi bahasa itu juga menjadikan kita satu identiti. Seperti mana di Jepun dan juga Korea, berbual dengan mereka dalam bahasa yang asing, mereka tak faham. Tapi kalau cakap dalam bahasa mereka sendiri, insya-Allah mereka boleh faham. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi kita nanti berehat sebentar, Doktor. Saudara sekalian, kembali sebentar saya lagi, kita teruskan lagi perbincangan kita dengan fiqh at-ta'ayush. Tanya ustaz biar tahu dan keliru. Kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita berbincang berkaitan dengan topik kita fiqh at-ta'ayush ataupun fiqh kemasyarakatan. Alhamdulillah, banyak yang kita dapat input-input yang baru berkaitan dengan bagaimana untuk kita mewujudkan suasana keharmonian dalam bermasyarakat kita. Jadi sedang betul sekali kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya, Doktor, daripada Puan Sahziatus Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya segelintir bersikap memandang rendah pada bangsa lain, dan bagaimana untuk mengelakkan sebarang perbuatan yang boleh menghiris perasaan dan sensitiviti bangsa dan agama lain? Ini kerana jika bersikap sedemikian menyebabkan penyatuan masyarakat itu tidak dicapai. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Silakan, Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persoalan dia, kita memandang rendah kepada bangsa lain, ya, kepada kaum, kepada etnik yang lain, ya. Ini sebenarnya satu perkara biasalah, ya. Satu perkara biasa, ya. Kadang-kadang mungkin didikan, ya, ibu ayah tengok dulu kan, tengok tu kaum dia dah perkenalkan kaum kan, sebab sekolah pun dah beza kan, lepas tu tengok ni, dia akan sebut benda-benda negatif tentang kaum tu. Kaum itu pun mak ayah pun sebut pada kita, pada kan. Jadi anak-anak membesar dalam keadaan memandang rendah kepada kaum yang lain, ya. Jadi tak baguslah. Dan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala melarang kita memandang rendah, memperlekehkan kaum yang lain. Karena Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Baik, dalam ayat ni Allah menyatakan la yaskhar qaumun min qaum, janganlah satu kaum memperlekehkan kaum lain. Janganlah satu kaum memandang rendah kaum lain. Jangan kaum Melayu memandang rendah kaum Cina. Janganlah kaum Cina memandang rendah kaum India. Jangan sama sekali. Ya, itu perintah Allah, ya, kepada orang yang beriman, ya. Baik. Kerana apa? Bila pandang rendah tu, kita rasa kita hebat. Kaum lain rendah. Allah bagi jawapan, asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi kaum yang diperlekeh lebih baik daripada yang memperlekeh. Maknanya tak boleh lah. Bukan kata kaum jantina, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhu. Janganlah kaum wanita memperlekehkan kaum wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diperlekeh lebih baik daripada wanita yang memperlekeh. Maknanya itu tak boleh sama sekali, ya. Karena kalau kita Melayu Islam, kita pandang lekeh, pandang hina, pandang jijik kepada kaum yang lain, kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata wala tanabazu bil alqab. Jangan duk panggil gelaran-gelaran yang tak elok tu, ya. Gelaran adalah, ya, mata sepek lah, hidung kan. Tu semua tu
menyebabkan orang lain marah kepada kita. Kan? Kalau dia pun kata kepada kita, kita pun marah. Kan? Ini semua ta'ayush yang bergaduh. Ya, hidup bersama tapi nak bergaduh dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada panduan dalam Al-Quran Karim. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi juga dalam soalan yang sama juga doktor, menyebutkan bagaimana cara untuk kita nak elakkan daripada menghiris hati individu ataupun kaum yang lain. Ya, panggilan sebagai contoh, panggilan hormat, ya. Panggilan hormat, wa asa an yakunna khairan min wala talmizu anfusakum. Jangan memperlekehkan panggil gelaran tak elok dan sebagainya, ya. Adil satu lagi, sifat adil juga satu penting. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah benci kepada sesuatu kaum menjadi sebab untuk kamu berlaku zalim, ya, tidak adil. Adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa, ya. Jadi bila kita jaga, kita hormat, ya. Kita hormat dia non muslim, pakai seluar pendek tapi dia orang tua nak lintas jalan. Kita pergi pegang tangan dia, pak cik, pegang, pasti bantu dia, ya. Kita menghormati cara dia berpakaian, kan. Tapi sopanlah. Kita balik kepada prinsip rukun negara. Adakah pakaian yang dia pakai ini sopan ataupun tidak? Kalau tak sopan, dia melanggar prinsip rukun negara. Tapi itu nak kena bincang baliklah. Kesopanan agama ni macam mana definisi sopan dia? Agama ni definisi sopan, kaum ni definisi. Nak cari kata sepakat. Kalau macam ni dari sudut konteks negara sopan. Kalau pakai macam ni tak sopan. Kan? Kalau dia pakai bikini saja jalan pasar raya, kan? Adakah itu sopan? Tak dia kata ini sopan bagi saya. Bagi dia. Adakah sopan dari sudut konteks negara? Dah bincang panjang dah. Okay, wakil agama ni kata kami sopan macam ni. Agama ni kata kami sopan macam ni. Kaum ni kata kami sopan macam ni. Okey. Maknanya mesti ada persamaan nanti tu. Boleh tak kita setuju kesopanan kita kalau pakai kadar ni sopan, kalau bawah pada tu tak sopan dah. Boleh tak kita setuju semua? Kena ada lah. Jadi kalau dia datang pasar raya, dia pergi pejabat kerajaan, dia pakai ini tak sopan ni. Kan? Maknanya kita boleh tegur lah. Kan? Jadi kalau tak, maknanya okey je dia tak tutup aurat tapi dia sopan, kita hormat. Kan? Kita tak boleh nak kata dia apa ni tak tutup aurat dia, tak boleh. Kan? Yang penting dia sopan. Kerana prinsip rukun negara ialah kesopanan dan kesusilaan. InsyaAllah itulah cara-cara untuk kita nak elakkan daripada menghiris perasaan. Dan juga sebenarnya Datuk, bila mana diwujudkan kembali program latihan khidmat negara atau PLKN ni, saya sebagai salah seorang pelatih PLKN, bekas pelatih, saya rasakan memang benar. Selama-lamanya kita tidak pernah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, tapi bila mana ada diwujudkan progres begini, alhamdulillah kita dapat berkomunikasi dan juga bermasyarakat dengan bangsa-bangsa lain. Satu inisiatif yang baik pada pihak kerajaan masa kini yang melakukan ataupun melaksanakan semula program tersebut, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya, Doktor, daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'is serta semua kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana bantuan pertolongan cemas atau seni mempertahankan diri dapat mewujudkan at-ta'ayush antara orang Islam dan bukan Islam? Adakah hubungan dalam kewarganegaraan perlu ada sikap saling menegur, berpesan dengan kebenaran dan mencegah sesuatu kemungkaran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Juga berkaitan dengan satu video viral lah beberapa lama yang lalu, beberapa bulan yang lepas, berkaitan dengan ada seorang ni berada dalam satu majlis di mana pada saat itu dia membuat satu isyarat SOS untuk minta tolong seorang wanita, tapi orang tak faham. Adakah nak mengata tak faham dengan signal tersebut? Dia minta pertolongan. Adakah kita ni perlu untuk mempelajari bahasa-bahasa isyarat tersebut tu? Silakan. Baik, ya, kita maknanya satu sekolah, ya, satu sekolah, ya. Yang keduanya benda-benda tambahan ni, co-curriculum ni pun, ya, dia boleh membentuk ta'ayush yang harmoni. Maknanya yang ni belajar pertolongan cemas, ya. Bila ada persatuan silat, budak Melayu masuk silat, budak Cina pun masuk belajar silat, nak tahu budaya. So dia ada kawan, ya, kenal budaya.
kita pula Melayu nak belajar silambam. Silambam kan nama dia. Silambam main tu kan. Kan. Yang mengajar tu guru India kan. Kita tahu budaya India dan sebagainya. Dia akan ni. Sebab bila basic dia sekolah dah satu dah, yang lain tu dia akan senang. Kan? Jadi bila dia balik ke rumah, dia bercakaplah bahasa dia balik. Kan? Bila dia bergaul di luar, dia cakap satu bahasa kebangsaan. Kan? Jadi maknanya menang-menang. Menang-menang. Sebab kita nak supaya senang, boleh bergaul dan sebagainya. Ya. Jadi itu pentinglah ya. Penting difikirkan oleh masyarakat, oleh pimpinan negara kita. Bagaimana kita nak mewujudkan ya medan supaya berinteraksi, perpaduan itu ya dapat dicapai dalam negara kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah itu satu inisiatif dan juga satu solusi yang diberikan oleh lembaga doktor kita, insya-Allah. Jadi doktor, sebenarnya kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3 sedang sekalian. Jangan ke mana untuk sambungannya di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sedang tu sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan dengan diskusi kita berkaitan dengan topik kita fiqh at-ta'ayush menjadikan kita satu masyarakat, satu masyarakat dan juga bangsa Malaysia yang mampu untuk menjaga keharmonian negara kita, insya-Allah. Jadi jom kita nak teruskan lagi dengan perbincangan kita. Satu soalan doktor. Ya. Berkaitan dengan kita sekarang ni hidup dalam masyarakat. Kadang-kadang ada juga dalam konteks sebagai contohnya hidup di universiti dan sebagainya, hidup dalam asrama. Bagaimanakah batasan aurat bagi seorang wanita? Kebiasaannya kalau lelaki ni mungkin kurang sikitlah masalah, tapi bagi wanita ni, wanita yang Islam dan juga wanita yang bukan Islam, bagaimanakah batasan auratnya tu doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aurat wanita Muslim dengan wanita bukan Muslim. Aurat wanita Muslim dengan wanita bukan Muslim. Ya. Pandangan menyatakan, ya, pandangan ulama sebahagiannya menyatakan bahawa wanita Muslim mesti tutup aurat, meliputi kena pakai tudung, ya. Apabila berhadapan dengan wanita bukan Muslim, ya. Walau bagaimanapun pandangan ini agak sukar untuk diamalkan dalam konteks pada hari ini. Kerana yalah, kalau kita pergi pejabat tak apalah, memang tutup aurat dah kan. Tapi bayangkan anak-anak kita yang belajar di sekolah berasrama, yang duduk di universiti, ya. Jadi bayangkan kesukaran mereka duduk asrama pun bila nak tidur pun kena pakai tudung pasal kawan sebelah katil tu non-Muslim. Nak pergi tandas pun tutup pasal apa? Ada non-Muslim. Jadi pendapat ulama tu betul, dia ada dalil. Tapi kesesuaian dengan konteks pada zaman kita pada hari ini. Maka di sana ada pandangan ulama yang lain menyatakan bahawa aurat wanita Muslim dengan wanita bukan Muslim sama-sama macam perempuan. Maknanya dia boleh buka tudung, ya. Dia boleh pakai t-shirt pendek, nampak lengan, kan. Boleh nampak bahak betih dia sikit, ya. Mana sopan je lah, sopan. Cukuplah sopan, ya. Jadi ini pandangan yang saya rasa sesuai dengan keadaan zaman kita, dan ini pun disebut oleh ulama yang muktabar. Ya. Jadi pandangan yang satu lagi itu walaupun benar dari sudut dalil, tapi ada satu lagi pandangan yang benar juga dari sudut dalil dan lebih sesuai dengan konteks pada hari ini. Jadi inilah flexibility dalam Islam ni, keanjalan. Ada dua pandangan, kita ambil pandangan yang
ringan, pandangan yang sesuai. Jadi anak-anak kita yang duduk asrama, ada kawan non-Muslim, tak perlu tutup kepala, buka sajalah. Ya. Nak pergi tandas pun buka sajalah. Ya. Sebab sama-sama wanita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi satu penyelesaian ataupun satu solusi yang diberikan oleh Yang Doktor, mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya. InsyaAllah. Doktor, kita juga hidup dalam suasana bermasyarakat ni. Kita ambil konteks dalam hidup kejiranan, Doktor. Bagaimana kita nak meraihkan jiran-jiran yang bukan Islam seperti mana kita, Doktor? Silakan. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah menghormati jiran. Jadi dalam hadis ni Nabi tak kata menghormati jiran Muslim. Nabi kata jiran saja. Jadi sama ada jiran tu Muslim, sama ada dia bukan Muslim, sama ada dia satu bangsa, ya, berbeza bangsa, berbeza kaum dan sebagainya, dia jiran. So bila jiran, mesti memuliakan jiran itu. Jadi macam mana kita nak memuliakan jiran ni? Mungkin kita tanya khabar, kita bersembang, kan? Mungkin kita buat majlis, kita jemput. Ya. Bayangkanlah kalau kita buat satu majlis, katalah kita buat akikah. Kita buat akikah, ya. Sebelah kanan ni Muslim, sebelah kiri ni non-Muslim. Kan? Kita panggil jiran yang Muslim je datang. Yang dia sebelah ni kita tak panggil pun. Mesti sedih. Mesti sedih. Kan dia nak keluar kereta tengok kenapa ramai sangat, kan? Oh, kita tak boleh pasal ni akikah. Non-Muslim tak boleh makan akikah. Daging akikah tak boleh makan. Yalah, takkanlah tak ada ayam. Takkanlah tak ada kotiau goreng kan. Mi goreng ke apa kan. Mesti ada punya yang kecil-kecil. Mesti ada punya sikit kan. Ada tak pandangan ulama yang kata non-Muslim boleh makan daging akikah? Itu nak lain kan. Jadi maknanya dia akan rasa kecil hati. Dia akan rasa kecil hati, ya. Kalau dia tak ada masalah. Kita tanya dia, oh dia kata sorry lah, saya tak ada lah, pergi bercuti lah. Okey, tak ada masalah. Kalau you ada, you datang tau. Okey. Kan? Jadi perasaan tu kena jaga. Jadi kita pun kalau jiran buat kenduri kan, selang rumah dua pun tak panggil kita, orang lain datang kan, lalu depan rumah kita nak pergi mana? Aduh, tak kena panggil ke? Tak. Kecil. Kita tak berani nak jawab kan. Kan? Panggil kan. Tak kira saya datang. Tak kira saya sekejap lagi datang kan. Walhal dia tak panggil kita pun. Jadi kita akan sakit hati, kita rasa dendam, kita rasa tak seronok hidup dalam kejiranan macam tu. Jadi saya ingat memuliakan tu kalau kita buat kenduri, panggil, ya, tanya khabar, ya. Kalau sakit, kalau boleh ziarah, ya. Tak boleh ziarah tu telefon tanya khabar dan sebagainya. Ini pentinglah. Apa-apalah dalam konteks memuliakan jiran tu, mungkin suasana tak sama dengan suasana Nabi, suasana kita beza, tapi nilai dia memuliakan jiran. Wallahualam. Tetap memuliakan Islam. Dan juga teringat satu hadis Nabi juga, Doktor. Ya. Tidak beriman seorang itu sekiranya dia jirannya tu dia tidur dalam kekenyangan sedangkan jirannya tu sedang dalam kelaparan. Allahu Akbar. Kalau kita tak kenal, tak tahu, macam mana kita nak tahu jiran kita kelaparan? Oh, betul juga. Kan? Dah tak bercakap, kita pun tak tahu. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang jiran sebelah kita yang mungkin tak pernah kita ambil tahu itu, mereka itulah yang akan membantu kita di saat kita susah. Jadi sama-sama kita meraihkan dan juga kita menghormati jiran-jiran kita, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Kak Yat kita, daripada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dikasihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana untuk selaraskan rang undang-undang antara sivil dan syariah jika berkaitan dengan kesalahan terutamanya kes rumah tangga, harta pusaka dan sebagainya? Apatah lagi bagi mu'allaf. Dan soalan kedua, bagaimana untuk mengelakkan persepsi bahawa bantuan kecemasan serahkan pada pihak berkuasa atau mereka yang berada di lapangan tersebut, malah buat sesuatu kena ada imbalannya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kak Ayat Bandar Tasik Puji Rawang, Selangor. Silakan, Doktor. Baik, sivil dengan syariah ni, dia dalam Islam ni, undang-undang dia bahagi tiga. Dia ada hudud, dia ada qisas, dia ada ta'zir. Hudud ni sikit. Ya, kita katalah hudud ni 1% saja. Ya.
qisas pun masuk dalam hududlah 1%. 99% lagi adalah ta'zir. Maknanya undang-undang sivil tu dia masuk dalam ta'zir. Jadi dia tidak ada pertentangan dengan Islam. Ya, dia tidak ada pertentangan dengan Islam. Secara kasarnya tak ada, sebab dia masuk ta'zir. Bila ta'zir ni terserah kepada pemimpin, pada pemerintah, Dewan Parlimen lah untuk meluluskan undang-undang ta'zir ni, kan? Undang-undang jalan raya, undang-undang tanah, undang-undang macam-macam lah, kan? Ta'zir. Yang hudud tu sikit. Ya, hudud tu sikit, kan? Jadi kita nak pakai sivil pun tak ada masalah seperti ta'zir, kan? Dadah sivil, kan? Jadi itu dari sudut asasnya, ya. Jadi kita tak boleh kata undang-undang sivil, nama sivil dia tidak Islamik. Tak, dia masuk dalam ta'zir, ya. Jadi al-ibratu bil musamma la bil asma. Pengajaran dia tengok isi kandungan, bukan tengok nama. Ya, jangan tengok nama dia syariah terus kata Islam dah. Boleh jadi yang nama syariah tu, undang-undang syariah, undang-undang Islam tu sebenarnya belum Islam sepenuhnya dalam lagi. Tak penuh lagi. Dalam tak penuh lagi, nama saja. Jadi yang sivil tu nama sivil tapi dia ta'zir. Bila ta'zir tak ada masalah. Secara umumnya begitulah. Ya, detail tu kena tengoklah. Mungkin ada perincian yang mana bertentangan dan sebagainya tu, ya. Cuma mungkin ada masalah mu'allaf nanti tu, dia akan ada kontra di antara undang-undang syariah dengan undang-undang sivil. Mungkin dia nak berebut anak nanti antara syariah dengan sivil dan sebagainya, ya. Ini satu perkara yang sukar lah, ya. Satu perkara yang sukar. Di sinilah kita ada perlu perbincangan di antara pasangan yang baru masuk Islam dengan pasangannya yang tak Islam, ya, tentang rumah tangga mereka, tentang harta-harta sepencarian mereka, tentang anak mereka dan sebagainya. Tu kena ada perbincangan lah, ya. Maknanya kita yang Muslim ni kena bantu mu'allaf itu, bantu dengan jelas, ya, supaya dia melakukan itu berdasarkan undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah. Sebab kalau dia langgar undang-undang sivil pun, pasangan dia non-Muslim tertakluk kepada undang-undang sivil. Jadi itulah maknanya perlu diharmonikan lagi lah, ya, dalam kes-kes yang sebegini. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itulah jalannya untuk kita sama-sama nak memahami berkaitan dengan undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah. Yang soalan kedua, kita nak hold dulu sebab kita boleh berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sedar tak sedar kita sudah pun berada dalam segmen kita yang terakhir untuk berbincang kita pada pagi ini berkaitan dengan fiqh ta'ayush. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kefahaman tentang apa yang kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak teruskan dengan raikan soalan yang kedua tadi pada Kak Ayat berkaitan dengan bagaimana kita ni nak mengelakkan persepsi bahawa sebenarnya nak buat bantuan kecemasan kepada masyarakat yang mungkin berbeza kaum dengan kita ni, hanya serahkan kepada pihak yang berkuasa semata-mata, doktor. Silakan, doktor. Baik, kalau bantuan tu kecemasan ni kita tolonglah, ya, kita tolong, ya, tanpa mengira beza kaum, ya, beza agama. Misalnya banjir. Bila banjir, adalah masjid tu tempat dia tinggi tak tenggelam. Rumah lain tenggelam habis dah. Islam saja boleh masuk, yang bukan Islam tak boleh masuk. Dia nak pergi kuil pun tenggelam, contoh, ya, contoh, ya. Jadi di sini bila keadaan kecemasan tu, makna kita bantu je, masuk, semua masuk dalam kawasan masjid. Kita khaskan kat sini, ya. Maknanya tempat yang tak suci itulah, yang suci tu untuk nak semayang sikit apa kan. Duduk sini, makna bagi bantuan, ya. Bila kecemasan kena bagi bantuan dulu, ya. Penting, sangat penting. Jangan kita kira beza agama dan sebagainya, ya. Begitu juga kalaulah kata kuil tu tak tenggelam, rumah orang semua tenggelam, orang Islam pun tenggelam, ya. Okey, datang nak bagi bantuan berehat di sini dulu dan sebagainya, kan.
Nanti orang boleh datang bantuan makanan yang hantar tu Persatuan Islam dan sebagainya ke Kuwait. Sebab ada orang Islam. Makanan tak kira Islam tak Islam, ni kecemasan. Bila tak cemas tu, buatlah kerja masing-masing, cari rezeki lah. Tapi bila cemas ni, tak boleh buat kerja, kena bantu tanpa mengira agama, tanpa mengira beza kaum. Ini ta'ayush yang harmoni. Dan Nabi SAW pernah menyatakan la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum, jangan bagi sedekah melainkan kepada ahli agama. Ikut agama Islam saja, jangan bukan Islam jangan bagi sedekah, jangan bagi bantuan. Tetapi Allah membatalkan perintah Nabi itu dengan firman Allah, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukanlah menjadi tugas kamu untuk bagi hidayah kepada mereka, tetapi Allah yang akan bagi hidayah. Jadi Nabi asalnya, niat asalnya dalam tafsir, Nabi suruh sahabat jangan bagi sedekah kepada non-Muslim supaya mereka masuk Islam. Nak bagi hidayah. Oh, kalau kita tak masuk Islam, sahabat Muhammad tak akan tolong kita. Jom kita masuk Islam. Itu Nabi nak macam tu asalnya. Tapi Allah kata, bukan tugas kamu nak bagi hidayah. Jadi, bagi je. Kalau dia perlu bantuan, bantu. Ya, dia perlu bantuan, bantu. Oh, rumah dia terbakar. Ini derma untuk, kan? Bila rumah terbakar, nak ambil masa baiki 2-3 tahun. Dengan bantuan tu, dia boleh sewa rumah lain dan sebagainya. Kita bantu. Oh, ini derma untuk bantu non-Muslim, ni rumah terbakar. Non-Muslim aku tak tolong. Jangan. Tolong. Ya. Yang kita tak boleh tolong, kalau tolong tu untuk agama. Ini nak buat apa ni? Ini kita nak beli tanah, nak wakaf untuk buat satu kuil. Itu tak boleh. Kan? Kita pun wakaf dekat wakaf. Satu lot RM50. Saya ambil 2 lot lah. Tak boleh. Yang tu tak boleh lah. Yang tu bukan kecemasan. Yang tu pula untuk tujuan agama. Untuk tujuan agama bukan Islam, kita tak boleh tolong. Tapi untuk orang bukan Islam, tolong. Atas dasar kemanusiaan. Jadi fiqh ta'ayush dalam Islam, dia sangat menjaga kemanusiaan. Allah berjaga kemanusiaan itu adalah tujuan utama fiqh at-ta'ayush. Jadi sedang sekalian, kita memberikan satu impak, satu pandangan kita bahawa bila mana berlaku saja satu kemudaratan ataupun kecemasan, kita perlu dahulukan kecemasan juga kemudaratan tersebut, insya-Allah. Jadi doktor, beralih dengan soalan berikutnya dalam konteks yang lain pula. Dalam isu sekarang ni kita lihat wujudnya, kita tahu ada 2 jantina saja, lelaki dan wanita. Sekarang ni ada juga yang kecelaruan jantina yang tak tahu. Jadi ada setengah individu yang melakukan diskriminasi bagi orang yang kecelaruan jantina sebegini. Adakah dibolehkan? Silakan. Baik, dalam Islam dia jelas jantina lelaki dan perempuan. Kalau dia ada dua-dua tu disebut sebagai khunsa. Khunsa ya. Dan khunsa ni pula dia ada 2, satu khunsa muskil, satu khunsa wadih. Dia ada 2 alat kemaluan tapi dia wadih, dia cenderung kepada lelaki, maka dia kira sebagai lelaki. Dia cenderung kepada perempuan, maka dia dikira sebagai perempuan. Adalah cara kira tu, air kencing dia keluar kat mana dan sebagainya. Ya. Jadi maknanya dia kena tentukan identiti dia tu, sama ada dia sebelah lelaki ataupun dia sebelah perempuan, ya. Kita tak boleh melakukan diskriminasi, kita tak boleh menzalimi, bertindak zalim kerana perbezaan yang sebegitu. Tapi kalau dia buat salah, kita ambil tindakan lah. Ambil tindakan bukan kerana keadaan dia, ambil tindakan kerana dia buat salah. Kan? Kesalahan itu, kedaulatan undang-undang. Tapi kerana kita nak buat tindakan zalim kerana identiti dia sebegitu, tak boleh. Kita tak setuju, itu hak kita untuk tak setuju dengan dia. Kita nak tegur, kita tegur. Tapi kita nak pergi sepak dia, nak pergi terajang dia, kan? Kerana keadaan dia sebegitu, tak boleh. Islam tak benarkan kita berlaku zalim. Ya, jadi mesti kita bertindak adil, kita hormat orang, kita layan dengan baik. Selagi mana dia tak melanggar undang-undang, selagi mana dia tak melakukan jenayah, maka kita mesti menghormati perbezaan itu. Tetap kena menghormati mereka sebab mereka juga adalah manusia seperti kita. Mungkin kadang-kadang kita bantu mereka tu menyebabkan mereka akhirnya tertarik untuk kembali kepada fitrah. Kita harap macam tu, ya. Kita harap macam tu sebab mereka perlu dibawa balik ke dalam masyarakat arus perdana ini, ya. Dia nak pakai nampak lelaki tapi pakaian macam perempuan. Ya, kita tak setuju, tapi kita tak tahu dalaman dia tu. Mungkin salah satu.
Mungkin dia dalaman dia elok tapi dia saja nak mengada-ngada. Mungkin juga. Kan? Itu maknanya kena dakwah, kena siasat, ya. Tapi dia hidup macam rakyat yang lain. Ya, wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi memberikan satu jawapan buat kita semua. Satu lagi doktor, berkaitan dengan konteks majlis keraian pula. Dalam konteks majlis keraian, bagaimanakah cara yang dianjurkan oleh Islam sekiranya kita nak menganjurkan satu majlis itu dengan meraikan pelbagai kaum, betul? Silakan. Ya, kita nak meraikan itu, ya, kalau kita jemput kawan-kawan kita yang berbeza agama, berbeza budaya, ya. Masing-masing kena tahulah pantang larang, ya. Pantang larang dan juga mungkin menghormati dari sudut kalau kerajaan ni makanan, ya. Makanan yang halal. Dia kalau senangnya makanan halal tu semua orang boleh makan. Senang ceritanya, kan? Dan siapa buat pun makanan tu halal, ya. Tapi kalau kita buat jemput kawan kita India, dia tak makan lembu, kan? Kita buat kenduri kahwin daging lembu, kan? Ya, daging lembu saja contohnya, ayam tak ada. Maknanya kita panggil kawan pejabat kita 20 orang beragama Hindu, datang tengok daging. Ni daging goreng, ni daging kicap, ni daging gulai. Semua daging lembu belaka. Susahlah dia, kan? Jadi kita tak menghormati dia, kan? Kalau bukan makna kita tak boleh lembu silakan. Tapi ada ayam. Ya, kita datang sambut, you jangan makan itu. Ni gulai, ni daging lembu tau. You jangan makan. You makan ayam. Kita tahu. Dia pun taklah nak terbalikkan. Marah kan pasal sembelih daging lembu tu, taklah. Okey. Kan? Kita ambil ayam. Maknanya kita saling menghormati di antara satu sama lain, ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kadang-kadang ialah kita ni tak menjaga sensitiviti. Ya. Itu yang kadang-kadang menyebabkan hilangnya keharmonian kepada kita tu, menghambat kita untuk mewujudkan masyarakat majmuk yang harmoni tersebut. Jadi insya-Allah, jadi doktor, kita sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod pada kali ini. Jadi mohon doktor berikan kesimpulan dalam bentuk 3 poin penting yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita pada pagi ini tentang fiqh at-ta'ayush ni. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Antara perkara pentingnya ialah Islam ini suka kepada kedamaian, ya. Dan kedamaian itu adalah asal, manakala ketidakharmonian, peperangan itu adalah pengecualian, ya. Ada kes-kes barulah peperang, tapi majoritinya Islam nak perkara yang aman. Yang keduanya, ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan kepada kita untuk hidup secara harmoni, ya. Misalnya ayat Quran, jangan hina mana-mana kaum, jangan cela mana-mana agama, hendaklah memuliakan jiran. Dalam hadis itu semua menunjukkan supaya kita hidup dengan aman. Dan perkara yang ketiganya ialah soal akhlak dan soal kedaulatan undang-undang tu kita kena jaga sungguh-sungguh. Akhlak mesti sopan, kesopanan dan kesusilaan, dan jangan ada perbezaan double standard dalam melaksanakan undang-undang. Kalau orang Islam buat salah, ambil tindakan. Orang Islam tu fitnah orang kafir, non-Muslim, ambil tindakan kepada orang Islam kerana melanggar undang-undang. Non-Muslim tu menghina agama Islam, ambil tindakan. Orang Islam menghina agama Hindu, ambil tindakan. Kerana apa? Kedaulatan undang-undang itu. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi 3 poin penting. Islam suka kepada kedamaian. Yang keduanya, Allah dan Nabi suruh kita hidup harmoni. Dan juga yang ketiganya, akhlak dan adab perlu dijaga dengan bersungguh-sungguh. Insya-Allah 3 azimat ini akan kami sama-sama amalkan, insya-Allah, doktor. Jadi doktor, kita nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkati. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutma'inna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira doktor di atas bacaan doa, juga mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia doktor, kekalkan doktor dalam kesihatan untuk terus sampaikan ilmu kepada kami semua insya-Allah. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.